Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang sedang menonton. Hari ini, cikgu nak berkongsi sedikit bagaimana hendak membantu anak-anak ataupun anak murid membina ayat mudah berdasarkan perkataan ataupun gambar. Okey, pada slot kali ini kita akan berbincang mengenai membina ayat mudah menggunakan perkataan. Kenapa kita sebagai ibu bapa kena tahu konsep ini? Ini bagi membantu anak-anak membina ayat mudah mereka sendiri. Okey, yang pertama kita hendak dia pandai membaca. Selain daripada pandai membaca, kita juga hendak mereka boleh membina ayat mereka sendiri. Supaya apabila mereka semakin membesar nanti, mereka akan melalui tempoh-tempoh yang lebih sukar dengan membuat petikan, membuat perenggan dan kemudian karangan. Okey, daripada sini kita ajar mereka untuk membina ayat mudah yang paling asas. Jom, senang sahaja. Okey, ini adalah contoh perkataan, frasa dan ayat mudah yang telah cikgu bina. Bagaimana hendak ajar anak-anak di peringkat prasekolah umur 5 dan 6 tahun ini membina ayat mudah mereka sendiri. Okey, nak baca ke ini? Okey, boleh kita baca sama-sama. Lobak, lobak lili, lili beli lobak, lili beli lobak di pasar, lobak lili besar. Ini pelbagai ayat mudah daripada satu perkataan. Okey, untuk membina ayat mudah, pertama, prinsip yang perlu anak-anak tahu, ayat mudah mengandungi paling kurang 3 perkataan. Tengok sini. 1, 2, 3. 3 perkataan. Perkataan pertama, perkataan kedua dan perkataan ketiga. Setiap perkataan ini mestilah dijarakkan bagi memberi makna kepada perkataan tersebut. Kalau kita tulis secara rapat, susahlah untuk mereka faham dan mereka baca. Kemudian, setiap ayat mesti bermula dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik ataupun noktah. Ini prinsip asas yang kita ajar bersama semasa anak menyalin ayat, membina ayat, menulis ayat. Ini maksudnya peraturan-peraturan yang perlu anak-anak ikut. Mula-mula memang agak berterabur, tak apa. Tapi lama-kelamaan kita latih, itu yang kita nak latihan membantu anak-anak mencapai sesuatu kemahiran. Okey, jom kita belajar bagaimana caranya. Okey, di sini kita akan ajar bagaimana hendak membantu anak kita membina ayat mudah menggunakan perkataan. Okey, untuk perkataan pada hari ini, cikgu beri contoh katak. Contoh, ada perkataan katak ataupun ada gambar katak. Kalau gambar dia lebih mudah sebenarnya. Tapi hari ini kita nak belajar melalui perkataan. Boleh sebenarnya anak-anak bina ayat mudah mereka sendiri. Katak. Okey, apabila anak-anak lihat perkataan katak ini, ibu bapa atau guru boleh mengemukakan soalan-soalan bagi membantu anak-anak menjawab soalan tersebut dan daripada jawapan yang diberi oleh anak-anak itu, kita bantu untuk mereka membina ayat mudah mereka sendiri. Okey, untuk lebih faham, jom. Tengok carta ni. Ada beberapa soalan yang boleh kita tanyakan. Soalan-soalan ini yang kita selalu tanya dalam kehidupan mereka juga. Bagi membantu mereka berfikir. Itulah konsepnya kita membantu mereka membina ayat mudah melalui soalan-soalan yang mudah ini. Kita pergi. Yang pertama, apa? Daripada apa ni kita boleh pecahkan kepada kalau kata yang sesuai untuk bahagian apa ialah warna dan saiz. Okey, warna. Kalau dia tiada pengalaman melihat katak, mungkin agak sukar. Kita bagi tengok gambar katak ataupun video katak ataupun pergi cari katak untuk mereka melalui pengalaman sebenar. Okey, tengok. Tanya dulu anak-anak contoh. Katak warna apa? Dia akan jawab, hijau. Okey, daripada hijau tu kita bantu dia bina ayat. Tadi cikgu bagi tahu 3 perkataan. Katak warna hijau. Ha,
apabila kita dah beri clue kepada dia untuk membina ayat, anak-anak akan menulis ayat yang dibina bersama-sama tadi. Sambil anak-anak tulis itu, kita aplikasikan peraturan yang telah kita belajar tadi. Huruf besar pada permulaan ayat, titik pada penghujung ayat, jarak antara perkataan. Senang saja kan? Okey, untuk saiz, apa saiz katak? Ada yang kecil, ada yang besar. Siapa apa katak yang bersaiz kecil? Anak katak. Apa katak yang bersaiz besar? Ibu dan bapa katak. Bina ayat daripada situ. Anak katak bersaiz kecil. Ataupun kita terbalikkan. Saiz anak katak kecil. Okey, mula-mula kita akan bagi soalan bersama jawapan. Tapi lama-kelamaan apabila kita selalu tanya anak, dia dapat bagi jawapan sendiri dan kita bantu untuk dia betulkan ayat daripada jawapan itu. Lama-lama dia dapat. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Di mana? Okey, untuk perkataan katak, di mana katak tinggal? Kita tanya dia dalam ayat penuh. Jadi dia pun akan jawab dalam ayat penuh. Okey, itu antara tipsnya. Di mana katak tinggal? Dia akan jawab. Kolam. Kita bantu dia untuk bina ayat. Di mana katak tinggal? Katak tinggal di kolam. Ataupun dia nak jawab, katak tinggal di darat dan di air. Betul juga. Tak semestinya jawapan tu statik kepada satu jawapan sahaja. Ini bagi membantu anak-anak berfikir secara kreatif dan kritis. Kita jangan hadkan jawapan kepada satu sahaja. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Bagaimana? Okey, apabila bagaimana? Untuk kata, apa yang sesuai? Bagaimana katak bergerak? Macam mana katak bergerak? Kita tanya dia. Katak bergerak. Lompat. Toing, toing, toing. Jadi kita pun tukar ayat tu kepada katak suka melompat. Okey, katak suka melompat. Katak suka melompat. Okey, di sini saya tunjukkan contoh hanya yang paling asas. 1, 2, 3. 3 perkataan. Daripada 3 perkataan ni, setelah anak-anak kuasai ayat, membina ayat mudah dengan menggunakan 3 perkataan, kita bantu dia untuk tambah lagi perkataan yang bermakna dan sesuai. Contoh untuk yang pertama ni. Katak itu warna hijau. Di sini sudah jadi 4 perkataan. Sudah bertambah sedikit panjang ayat itu. Ataupun bapa katak itu warna hijau. Jadi 5. Jangan terlalu panjang ataupun terlalu kompleks. 3 hingga 5 tu sesuai untuk anak-anak pada peringkat ini. Okey, bagaimana membiak? Katak bertelur. Katak bertelur itu jadi frasa, 2 perkataan. Bagaimana hendak ubah dia kepada ayat? Katak betina bertelur. Macam tu. Okey, kemudian mengapa dan siapa? Kita tanya dia. Mengapa katak bunyi oing oing oing? Katak panggil hujan. Boleh. Ayat katak panggil hujan tu boleh diterima dan minta anak-anak untuk tulis. Okey, sambil mereka menulis tu, kita bantu mereka ikut peraturan ayat tadi dan juga bantu mereka untuk mencantikkan tulisan mereka. Dia maksudnya kita ajar sesuatu ni 2 dalam 1, 3 dalam 1. Sambil ajar membaca, ajar menulis. Sambil ajar bina ayat, sambil cantikkan tulisan. Okey? Kemudian, siapa? Siapa katak? Akan nak tanya macam tu kan? Siapa orang sesuai. Tapi kita pecahkan. Siapa makan katak? Ular makan katak. Dah jadi ayat dah pun. Ataupun, ular sedang makan katak. Ular itu makan katak. Ular besar itu makan katak. Saya tunjukkan contoh-contoh bagaimana ayat tu berperingkat daripada ayat yang paling mudah, 3 pergi kepada 4, 4 pergi kepada 5. Harap sedikit
tips ni membantu anak-anak untuk membina ayat mudah mereka sendiri selain mereka menguasai kemahiran membaca ayat mudah. Okey, itu saja tips dan perkongsian daripada saya. Sedikit sahaja, harap ianya membantu dan bermanfaat. Dan cara inilah yang saya gunakan untuk mengajar anak-anak murid saya di sekolah. Okey, selamat mencuba. Semoga bermanfaat. Selamat berjaya.